Assalamualaikum, sila kenalkan diri. Saya Natasha Mehanza, pemilik dan optometris di Gala Vision Eye Center, Taman Bukit Indah. Bagaimana nak datang ke kedai ini? Bagaimana nak datang? Boleh Waze kita, Google je. So kita ada dekat Google tu dah ada alamat, tekan map tu, insyaAllah Waze akan bawa ke sini lah. Business hours? Business hours kita daripada hari Isnin sampai Jumaat. Kita buka daripada pukul 10 pagi sampai pukul 8 malam. Hari Sabtu kita buka 10 pagi sampai pukul 4 petang. Hari Ahad je kita tutup. Dibuka bisnes sejak tahun berapa? Kita memulakan perniagaan kita dekat sini daripada tahun 2014, bulan April 2014 sampai sekarang, Alhamdulillah. Berapa modal buka bisnes? Berapa modal buka bisnes? Lebih kurang 120,000 macam tu. Modal pusingan setiap bulan? Modal pusingan setiap bulan kena ada dalam at least 20,000. Berapa pekerja sekarang? Setakat ini kita punya bekerja ada semua dalam company kita ada 5 lah, sebab kita ada satu lagi branch dekat Sungai Petani. So dekat Bukit Indah kita ada dua optometris, satu sales assistant. Dekat Sungai Petani sekarang ni kita ada satu optometris dengan sales assistant. Apa beza bisnes dalam zaman PKP dan sebelum PKP? Ada banyak juga perbezaan dia. Salah satunya adalah kita tak boleh nak tambah trafik pelanggan kita. So selalunya sehari tu kita dah limit lebih kurang 4 ke 5 pelanggan sahajalah. Tapi kalau kata urus niaga tu cepat, selalunya kita akan push lebih sikit lah. Tapi kebanyakannya akan datang by appointment. So memang ada kurang sikit. Kita punya aktiviti promosi pun kita terpaksa kurangkan sikit, sebab selalunya kita akan buat macam event, kita akan buat macam kempen dan pasang kemah. Tapi dalam masa PKP ni kita tak boleh nak buat lagi promotion seperti itulah. So itu adalah salah satu cabaran kita jugalah. Ada kempen back to school? Kempen back to school sekarang pun ada. Kita ada promotion. Bingkai kita sekarang ni, kalau kata tengok dekat sini, bingkai kita sekarang ni dengan pembelian setiap cermin, bingkai ni hanya RM1 sahaja. Macam mana nak untung RM1? InsyaAllah kita tolong customer tolong kita lah. So ini promotion kita lah sekarang, bingkai RM1 dengan pembelian apa-apa cermin lah. Paling basic cermin RM98. Ni untuk kanak-kanak sekolah. Kanak-kanak pun ada, betul. Kalau kanak-kanak lebih pada this one lah. Yang ni ada yang Ni size RM1 kecil. ni? Yang ini pun RM1. So kalau macam this one, yang ni pun RM1 juga. Ini saiz kecil lah. So memang sesuai untuk budak-budak. Kalau tengok ni, dia boleh bengkok sampai macam ni. So yang ni memang sesuai untuk budak-budak juga, tahan lasak lah. Mana tak untung lah ni? Untung ada tapi sikit lah. Ada untung tapi sikit. Ini semua budak sekolah punya? Yang ni campur lah. Kalau saiz kecil ni memang untuk budak sekolah. Tapi ada juga dewasa yang akan pakai lah. Contoh macam perempuan yang tak nak tudung dia kembang, dia akan pakai yang macam ni lah, saiz kecil. Oh, dia ada hidung kembang dengan tak kembang? Bukan hidung, tudung. Tudung, tudung. Kadang-kadang kan bila perempuan pakai tudung, dia pakai cermin mata besar. So tudung dia jadi kembang, dia tak suka. So yang ni kalau saiz kecil macam ni sesuai. Nah, yang lain boleh perkenalkan? Kita ada juga yang sekarang paling latest, kita ada this one. Yang ni nama brand dia Airlight. So Airlight ni apa yang bestnya, dia punya material dia ni fleksibel. So kalau tengok ni, dia tak patah lah. Lepas tu dia punya hidung ni pun sangat lembut. So memang selesa kalau pakai. Ringan pun ringan. Ni berapa frame ni? Yang ni kita ada half price lah. So after discount lebih kurang dalam 240. Tapi kalau kata datang kedai kita, insyaAllah kita boleh bagi rendah lagi dari tu. Boleh rendah lagi? Boleh rendah lagi, insyaAllah. Kena sebutlah nama Pakcik Wan. Terima kasih. Yang lain? Yang lain kita ada juga this one. Kita punya yang baru adalah titanium lah. So titanium ni, dia punya benefit dia, bila kita pakai tu, dia satu kat sini, dia tak ada skru. Jadinya bila kita pakai yang ada skru kan, selalu bila lama dia dah longgar. So yang ni kurang potensi untuk longgar lah. Dan satu lagi, titanium ni dia tahan apa nama orang kata, dia tak berkarat dan color dia tak luntur lah. Dan dia tahan lasak juga. So dia ringan dan tahan lasak sekali. So yang ni kita punya collection titanium lah. Yang ni antara yang kalau macam this one, yang ni
latest punya lah. Ramai orang budak-budak muda suka pakai colour-colour macam ni. Lepas tu saiz cermin dia besar lah. Mana yang laris? So far kita punya yang paling laris yang tadi Airline. Yang ni dan kita punya titanium. Dan ada juga yang this one lah, besi yang fancy macam ni. Ini kalau kata orang perempuan suka ada colour-colour macam ni. Yang ni besi, tapi yang ni quality punya besi lah. So yang ni colour dia memang takkan luntur, kita ada warranty setahun. Dia kebanyakan frame ni buatan negara mana? Kebanyakannya adalah buatan kalau yang this one kita ada yang Korea, kita ada China. Kalau Ray-Ban made in China tapi dia punya made in China. Keluarkan. Dia tak tulis made in, tapi kebanyakan Ray-Ban ni memang design dia Italy punya, tapi kilang memang of course dekat China lah. Tapi ini memang authentic punya Ray-Ban lah. So Ray-Ban selalunya made in Italy, tapi lately ni memang dah banyak dekat Malaysia, China. China. Betul. So mostly banyaknya made in China lah. Yang lain semua kalau yang quality okey, banyaknya made in Korea lah. Kenapa Korea popular? Korea punya pembuatan sebab dia punya barang lebih quality compared to China. Itu beza dia lah, harga dia pun berpatutan. That's why ramai orang sekarang ni banyak ambil barang Korea sebab dia ada quality lah. Yang lagi yang nak dikenalkan? Boleh masuk bilik pemeriksaan mata kita kot? Boleh. Tunjukkan. So selalunya Apa yang menarik? bila kita punya pelanggan masuk untuk cek mata, kita bukan just cek mata biasa, tapi kita akan cek mata secara klinikal lah. So selalunya dekat sini adalah tempat duduk sini, kita akan cek mata power macam biasa lah. Okey. Kemudian ni power dia sana. betul, yang ni yang cermin-cermin yang ada power-power tu lah. Okey, so kita akan cek. Yang ni selalunya kita akan buat saringan untuk selaput lah. Yang ni kita panggil retinoskop. So selalunya kita akan tengok sama ada orang yang atas umur 40 tu dia ada katarak ke tak. Selalu kita akan suluh untuk tengok lah. Biasa 40 ada katarak. 40 ke atas tu selalunya risiko dia tinggi lagi lah untuk ada katarak. Okay. Lepas tu kita ada mesin untuk cek belakang mata lah. So yang ni kita panggil fundus camera lah. So kamera ni kita akan tangkap gambar belakang mata, terutamanya pada mereka yang ada kencing manis dan darah tinggi. So selalunya kita nak detect sama ada bleeding dekat belakang mata tu pun atau tidak lah. Okay. So yang ni fundus camera. Satu lagi yang kita ada yang ni. Yang ni kita panggil dia tonometer. So tonometer ni kita nak check pressure mata lah. So orang yang ada kencing manis selalunya pressure mata dia ada risiko tinggi untuk dapat penyakit yang kita panggil glaukoma. So glaukoma ni, betul. Glaukoma ni di mana pressure mata tu tinggi dan dia akan tekan saraf lalu menyebabkan kebutaan lah. By the end dia akan menyebabkan kebutaan. So selalunya penting kita nak detect awal supaya kebutaan tu boleh dielakkan ataupun dilambatkan proses tu. Apa beza glaukoma dengan katarak? Katarak dia berlaku di depan macam ni. So tengok gambar mata ni. So sini dia katarak. Dia akan berlaku dekat sini. Yang ni kanta ni dia dah jadi keras lah akibat penuaan. So bila dia keras, selalunya doktor akan buang kanta ni dan ganti kanta baru lah. Okey. Kalau kata glaukoma dia akan berlaku dekat ni, saraf mata yang dekat belakang sini. Belakang. Betul. Bila pressure mata tu tinggi, dia akan tekan semua saraf yang dekat sini, keliling ni. So bila dia tekan saraf ni akan mati. So bila saraf-saraf ni mati tu, dia menyebabkan kebutaan. Dan dia punya kebutaan tu dia tak bermula dekat tengah, dia akan mula dari tepi. So selalunya kita tak perasan. Macam contoh, kita driving ada motor dari tepi, kita tak perasan lah. So tu contoh kebutaan yang disebabkan oleh glaukoma. So yang ni, yang ni lah katarak, yang ini glaukoma, dan yang ni juga kita panggil diabetic retinopathy lah, orang yang ada kencing manis. Yang ni pendarahan yang kita nak tengok lah. Selalunya kalau ada pendarahan, kita akan refer terus ke hospital supaya doktor dapat manage dengan baik lah, atau manage terus. Mana bahaya katarak dengan glaukoma? Kalau kata in terms of cataract, selalunya lepas buang je kanta ni, penglihatan dah boleh jadi normal balik, insya-Allah. Tapi kalau glaukoma dia tak ada ubat untuk menghilangkan keadaan ni. Punca dia selalunya lebih kepada sama ada keturunan,
ataupun ada kencing manis. Dan tengok juga kalau hidup dalam stressful lifestyle pun boleh menyebabkan kepada glaukoma jugalah. Dia macam systemic disease lah. Systemic disease ni maksudnya macam kencing manis, dia takkan boleh hilang lah, cuma kita boleh manage. Nak menjaga mata ni orang kata ada makan apa ke? Kangkung ke, carrot ke, betul ke? So far dari segi pemakanan, kalau kata orang kata ambil carrot banyak-banyak boleh hirangkan rabun lah. So sebenarnya orang kata itu mitos lah, itu tak benar lah. Selalunya nak kena jaga mata ni maksudnya kena jaga posture, kena jaga lighting supaya mata tu dia tak berada dalam keadaan stres. Sebab kalau mata berada dalam keadaan stres, selalunya power tu dia akan naik cepat sikit daripada biasa lah. Tapi otherwise tak ada, dari segi pemakanan tak ada lagi ubat titik ke, suplemen ke yang kata boleh hilangkan rabun tu, semua tak ada. Oh, ada kaitan dengan tidur ke, ada hypertension ke? Kalau hypertension semua pun tak ada. Kecuali kalau hypertension tu dia boleh menyebabkan macam ni jugalah, pendarahan belakang mata. Jadi kena orang kata mengamalkan pemakanan yang sihat supaya bila sistem badan kita sihat, mata pun insya-Allah okeylah. Tidur sambil membaca? Tidur sambil membaca boleh, tak ada masalah. Cuma kalau kata dalam jangka masa yang panjang, dia akan menyebabkan otot mata kita tu dia lemah sikit lah. Sebab bila kita membaca dalam keadaan tidur, mata kita tu, otot mata kita tu dia keadaan mencapah macam tu, dia terbuka. So selalunya habit kita membaca, mata kena masuk ke dalam. Jadi bila kita tidur dia buka keluar macam tu, dia menyebabkan mata stres lah. So, selalunya kalau baca dalam keadaan tidur dalam jangka masa lama ni, selalunya boleh sakit kepala, pening kepala lah. Sistem mata akan ada gangguan sikit. Tapi dia tidak menyebabkan mata power naik ke, mata rosak ke, silau jadi naik ke, tu semua tak ada lah. Bagaimana dengan kanak-kanak yang lama main iPad? Yang tu orang kata macam sekarang ni ramai parents yang concern dengan budak-budak, yang anak-anak kecil yang banyak guna komputer ataupun gadget lah sekarang ni. So apa yang kita nasihatkan ialah boleh kanak-kanak ni dibolehkan untuk melihat skrin, tapi kena buat visual hygiene lah. So visual hygiene ni maksudnya setiap kali 20 minit tengok skrin, kena berehat selama 20 saat dan kena melihat sejauh 20 meter. Tak kira kanak-kanak atau orang tua ke, orang yang bekerja, semua kena buat visual hygiene ni lah. Itu salah satu nak menjaga supaya mata tu berada dalam keadaan yang relax. Dan yang kedua, boleh juga cari satu cermin yang sekarang ni dia ada blue light punya filter lah. So apa fungsi blue light punya filter ni? Dia filter cahaya ataupun sinar biru yang keluar daripada skrin tu, supaya dia tak mengganggu kita punya production of sleep hormone. Sebab kalau kita banyak sangat tengok skrin, selalunya sleep hormone kita tu ataupun hormon tidur kita tu, penghasilan dia akan disuppress, akan terhad. So jadinya bila kita pakai blue filter lens tu, selalunya dia dapat improve kita punya tidur lah waktu tidur.